Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wasyukru lillah ala ni'matillah, wala hawla wala quwwata illa billah. Wassalatu wassalamu ala sayyidina rasulillah, sayyidina Muhammad ibn Abdillah, wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'a sunnatahu wa jama'atahu min yawmina hadha ila yaumil ba'thi wan nahdah. Amma ba'du, faqad qala Allah ta'ala fil Qur'anil 'azim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh qala Musa liqaumihi ya qaumi dhkuru ni'matallahi 'alaikum idh ja'ala fikum anbiya'a wa ja'alakum muluka wa ataakum ma lam yu'ti ahadan minal 'alamin. Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasata allati kataballahu lakum wa la tartaddu 'ala adbarikum fatanqalibu khasirin. Qalu ya Musa inna fiha qauman jabbarin wa inna lan nadkhulaha hatta yakhruju minha fa in yakhruju minha fa inna dakhilun. Alhamdulillah, para hadirin sekalian, pada tengah hari ini insyaAllah sebelum kita semaya zuhur, sedikit sebanyak mari kita renung beberapa ayat Al-Quranil Karim yang saya petik di dalam suratul Maidah, bermula ayat yang ke-20. Allah Ta'ala firman, wa idh, dan ingatlah, qala, ketika mana telah berkata Musa oleh Nabi Musa alaihi salam liqaumihi, kepada kaumnya. Ini kaum Nabi Musa, Bani Israel, digelar dengan anak cucu cicit Nabi Yaqub alaihi salam. Dan Israel itu sendiri ialah gelaran laqab kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Maka karena itu di dalam Quran banyak Allah Ta'ala panggil dengan panggilan Ya Bani Israel, wahai anak cucu cicit Nabi Yaqub alaihi salam. Cuma sekarang ni sudah pun jadi alamun ghalabah, dia panggil nama yang sudah menang kepada gerakan harakah Suhyuniyah, dia panggil Wak Suhyuniyah, Wak Zionis, yang bercita-cita untuk merampas atau menjajah negara Palestin untuk mendirikan negara haram Israel. Jadi sekarang bila kita sebut Israel tu tidak lagi kena kepada Nabi Yaqub lah. Walaupun asal muasalnya ialah Nabi Yaqub alaihi salam. Bahkan setengah ulamanya ada juga yang berpegang dengan asal. Artinya tak bagi kita tu melaknati nama Israel, karena memandang kepada asal laqab Israel ni ialah gelaran kepada Nabi Yaqub alaihi salam. Isra artinya yang berjalan malam, hamba Allah Subhanahu wa taala. Jadi Israel artinya hamba Allah yang berjalan malam, gitu dah. Kemudian Nabi Yaqub ni punya anak ramai, 12 orang. Antara lain ialah Nabi Yusuf alaihi salam dan Bunyamin atau Bunyamin, Binyamin, boleh baca 3 wajah. Dan seorang lagi abang dia hak sulung ni nama Yahuda. Yahuda ni kemudiannya jadi nabi. Maka pengikut Yahuda ni kemudiannya dipanggil Yahudi. Dengan nama Nabi Yahuda, iaitu digelar dengan agama Yahudi. Itu asal muasal. Jadi Bani Israel tu kena kepada bangsa, Yahudi itu kena kepada nama bagi agama. Kemudian gerakan yang jahat menjajah negara Palestin itu dipanggil Suhyuniyah, Zionis. Itu baik. Ingat Tuhan kata ketika mana Nabi Musa alaihi salam firman berkata kepada kaumnya, apa kata Nabi Musa? Ya qaumi dzkuru ni'matallahi 'alaikum. Hei kaum, ingatlah, kenallah kalian
Ingatlah kalian akan nikmat Allah Ta'ala berikan, anugerahkan ke atas kalian. Gapo dia nikmat yang Allah Ta'ala beri kepada kalian tu banyak. Setengah daripadanya ja'ala fikum anbiya'a. Setengah daripadanya telah menjadi oleh Allah Ta'ala pada kalian tu akan berapa banyak para nabi. Nah, jadi sebab tu Nabi Yaqub ni keturunannya banyak menjadi nabi. Maka sebab tu datuknya iaitu Ibrahim alaihissalam digelarkan dengan Abul Anbiya. Nah, Abul Anbiya, Nabi Ibrahim ni datuk kepada Nabi Yaqub. Melalui anak Nabi Ibrahim, Nabi Yaqub ni ialah cucu kepada Nabi Ibrahim, melalui anak Nabi Ibrahim namanya Ishak. Nah, Nabi Ishak. Jadi Ibrahim ada anak laki-laki nama Ishak. Nabi Ishak ni ada anak laki-laki nama Yaqub. Yaqub inilah yang menurunkan banyak para nabi. Sulaiman, Daud, Ilyas, termasuk Nabi Musa alaihissalam, Nabi Harun dan sebagainya, termasuk Nabi Isa sendiri. Itu dah. Kemudian Nabi Ibrahim ni ada anak seorang lagi nama Ismail. Tapi keturunan Ismail yang menjadi nabi hanya seorang. Siapa? Yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka sebab tu orang-orang Yahudi yang tidak mahu masuk Islam tu, kebanyakannya mereka tu bukan kerana tidak mengerti kebenaran dan tidak mengetahui Nabi Muhammad ialah nabi sebenar, tidak. Bahkan mereka kenal Nabi Muhammad seperti kenal anak mereka. Ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahu. Kenal mereka itu ahlul kitab akan dia Nabi itu seperti mereka kenal anak mereka sendiri. Bahkan dalam tafsirnya disebut satu riwayat Sayyidina Umar Al-Khattab, Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu pernah tanya kepada Abdullah bin Salam. Nah, dia tanya ke mana? Hei Abdullah, sejak bila lagi mu kenal Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Jawab Abdullah bin Salam ni asalnya ialah Yahudi, kemudian masuk Islam. Aku kenal Nabi Muhammad belum Nabi Muhammad tu sampai ke Yathrib. Aku sudah kenal Nabi Muhammad. Bahkan aku kenal Nabi Muhammad lebih daripada aku kenal anak aku sendiri. Kerana apa? Kerana anak aku walaupun lahir daripada rahim ataupun perut isteri aku, tapi belum tentu aku bapa dia. Sedangkan Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib aku kenal sampai kepada Ismail. Nah, jadi puak-puak Yahudi ni tak nak masuk Islam tu bukan kerana tidak tahu kebenaran Nabi Muhammad. Tahu. Dia panggil tasdik mantiki tu ada. Mana? Al-ilmu bin nisbatil haq lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mengetahui dengan nisbah kebenaran tu ada pada diri Nabi. Ya. Pasal tu dia tanam pokok apa tu dia panggil? Ghor-ghor. Rok-rok kau dia panggil. Karena hadis Nabi sebut. Hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam sendiri sebut, la taqumus sa'atu, tidak akan berlaku kiamat itu hatta yuqatilul muslimuna al-yahuda, sehingga orang Islam ni akan bunuh orang Yahudi. Jadi bila Nabi sendiri kata wajib kita kena yakin iz'an wal qabul fil qalbina bima jaa bihin nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wajib kita terima serta kita yakin dalam hati kita dengan apa yang dikhabarkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita sendiri kata tak akan berlaku kiamat sehingga orang Islam ni akan bunuh orang Yahudi. Yahudi yang menentanglah. Yahudi Zionis ni. Setara mana rayahnya? Hatta yakhtabi al-yahudi wara asy-syajari wal hajar. Sehingga orang Yahudi ni lari ketakutan, bertempiaran lagi, sembunyi di belakang pokok kayu batu dan sebagainya. Dan memang perangai puak dia ni dalam ayat Quran ni nanti akan diceritakan bagaimana perangai puak Bani Israel dengan Nabi Musa alaihissalam sendiri. Memang sejak daripada dulu pun penakut dah. Jadi hebat puak dia tu bukan kerana puak dia berani, tapi kerana kita ni telah Allah Ta'ala bala dengan penyakit. Kan gitu. Nabi cerita dalam hadis yang lain, yushikul umamu an tada'a alaikum kama tada'a akalatu ala qas'atiha.
akan mengurumuni oleh sekalian umat-umat yang nak merosakkan kalian ni, bandingannya seperti bersungguhnya orang yang mengurumuni makanan pada hidangan. Orang nak makan, dia tidak sambil-sambil lewa ikut nak suap mulut asal masuk makanan dah. Dia perhati molek nak cobek lauk ke apa, nak cicah budu ke, nak cicah poyok ke. Tulai ikan ni ada banyak ke. Bersungguh. Maka sepertilah bersungguhnya kata Nabi, umat-umat yang nak merosakkan orang Islam ni akan mengurumuni kita, akan perhati tengok lagu mana cara nak menghancur. Sahabat tanya, min qillati yauma idzin nahnu ya Rasulullah. Karena kami sedikit ketika itu ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jawab Nabinya, la, tidak. Bal antum katsirun, bahkan kalian tu banyak. Walakin ghusaun ka ghusai fil bahr. Tapi Nabi kata kita ni seperti buih-buih yang ada pada lautan. Kerana apa? Naza'allahu min suduri aduwikum al-mahabatakum. Telah Allah Ta'ala cabut daripada dada-dada musuh-musuh kita akan haibah kita. Tak ada haibah. Apa ingat kau menatang Yahudi tu heran kita duk boykot situ, boykot siapa berkelahi sama sendiri tu. Ni musim-musim ni musim boykot. Siapa hak kuat boykot ni terlampau jadi kuat. Boykot siapa dia pula jadi Zionis ni. Pergi McDonald ambil video. Kita tengok Zionis Melayu sudah makan di McD. Lajunya mempermalukan orang berapa lah. Haula wala quwata illa billah. Nak boykot lah. Jangan kita pula berakhlak seperti akhlak Zionis. Gitu. Jangan pula kita tu lebih hebat daripada mufti. Sultan Selangor tak bayar gaji untuk kita jadi mufti. Mufti pun tak berani nak keluar fatwa. Kayak gitu. Karena al-hukmu 'ala syai' far'un 'an tasawwurihi. Nak hukum di atas sesuatu tu mesti gambaran masalahnya mesti tuntas, tepat. Bukan senang. Apa kita boykot McD, kalau kita boykot katanya barang-barangan Israel tu menatang Yahud ni kening lu dahi sakit dah orang Malaysia pakat boykot. Dia tak heran pun. Dia tak ada heran pun. Hak dulu kening, hak dulu dahi ni bukan menatang Yahud. Hak duk hijau nama Somad, nama Khalid, nama Doloh, nama Timuh, nama Zainab, hilang hijau. Itu. Maka soal nak hukum, apa hukumnya kita boykot tu kita suruh pada mufti. Kalau kita boykot, kita boykotlah. Jangan kita mempermalu kata benda tak baik kepada saudara kita yang tidak boykot. Jangan kita pula berakhlak lebih daripada Zionis Yahudi. Jangan. Hormati sajalah pilihan masing-masing. Kalau tanya ustaz boykot, saya tak pergi. Setakat ni lah. Sini. Apa kita boleh boykot, kita boykot. Tapi jangan pula kita mengencam dan sebagainya. Jangan. Ajra'ukum 'alal fatwa, ajra'ukum 'alan nar. Berani dengan berpetua tu kita berani dengan api dengan kau. Macam gitu. Cukup kita nak boykot, kita boykot. Bahkan kita mungkin tak boleh nak boykot sepenuhnya. Walaupun kita tak boykot sekalipun, adakah keuntungannya menyebabkan hebat sangat dia boleh beli senjata? Terkadangnya kita tak tahu berapa persen pergi ke dia. Dan duit berapa persen dibayar sebagai franchise tu dibayar untuk apa tu? Untuk pekerja ke, untuk bangunan ke, untuk apa? Tak ada barangkali untuk beli senjata dan sebagainya. Itu benda-benda begitu memerlukan kepada tasawur masalah yang sangat tuntas. Bukan senang nak keluar fatwa. Takut bukan datang Yahud hok urut kening, kita orang Islam hok urut dahi. Hilang pekerjaan dan sebagainya. Hilang tempat berniaga, hilang tempat bekerja, hilang sumber cari nafkah dan sebagainya. Itu bukan senang nak jatuh hukum. Jadi kalau tanya pendapat saya lagu mana ustaz boykot, terpulanglah. Kalau kita nak boykot, kita boykot. Jangan kita pula berakhlak seperti Zionis. Jahat terhadap saudara kita se-Islam pula. Okey gitu. Senang gitu, hidup damai. Tu lagu tu. Kenapa Tuhan cabut akan kehaibatan daripada dada-dada musuh kita? Kerana Tuhan bala pada kita penyakit asal daripada puak-puak dia. Mana?
Al-wahan. Apa al-wahan? Hubbud dunya wa karahiyatul maut. Cinta pada urusan dunia yang boleh beri keuntungan dunia. Wak hijau gapo pun untung dunia. Hatam ngajar agama pun nak untung dunia. Tu main ngajar, salah rauk nipis sikit, tak mari dah lepas tu. Allah, banyak ni ya boy. Bahasa laya dah malam hari dah masjid ni. Tak usah mengajar dah surah ni. Ustaz pun hubbud dunia. Lagu mana? Wa karahiyatul maut, benci pada urusan akhirat. Untung akhirat, duk main pahala. Nah, nak buh minyak lagu mana? Nak beli beras lagu mana? Penyakit ni kau kena atas kita. Penyakit ni asalnya untuk dia, untuk buat dia. Nah, hak asalnya kita hubbul akhirah wa karahiyatud dunya faqat. Cinta pada keuntungan akhirat, benci kalau untung dunia saja tu benci. Nah, kalau ada untung dunia pun bukan hak ni hak nak ke hak akhirat. Kalau ada untung dunia pun alhamdulillah, tapi bukan ni yang diniat, ni yang dituju, akhirat. Payah tu. Nak cari tu payah. Maka sebab tu mujahadah hak besarnya ialah lawan nafsu kita. Bila sembuh daripada kronik al-wahan, baru Tuhan masuk balik al-mahabatakum fi suduri aduwikum. Tuhan masuk balik dalam dada-dada musuh kita, akan haibahnya kita. Tu tengok. Itu antara nikmatnya Allah Ta'ala bagi pada Bani Israel. Ja'alakum fikum faja'ala fikum anbiya'a. Tuhan jadikan pada kalian, kata Nabi Musa, banyak para nabi. Tapi para nabi mereka bunuh sendiri. Nabi Zakaria digergajinya. Tu jahat tak jahat puak Yahudi. Wa ja'alakum mulukan. Dan Allah Ta'ala jadikan kamu kerajaan. Kemudian daripada jatuhnya Fir'aun tu Tuhan berjanji, kalianlah yang akan jadi kerajaan. Iaitu pada zaman Nabi Sulaiman. Nabi Daud alaihissalam. Nabi Daud ni Bani Israel. Dia jadi menatu bagi raja. Perang dengan puak bangsa Filistin, dia panggil puak bangsa Filistin. Jadi bangsa Filistin tu ke bangsa Palestin yang ada sekarang ni bukan. Itu Jabari, penjajah daripada Eropah yang menjajah Palestin. Mereka digelar dengan bangsa Filistin. Rajanya Toluk apa tengok Jaluk Toluk dulu kan. Itu mertuanya kepada Nabi Daud alaihissalam. Itu. Jadi Nabi Daud mewarisi kerajaan kepada anaknya Sulaiman alaihissalam. Turun kepada Nabi Musa. Baik. Wa atakum ma lam yu'ti ahadan minal alamin. Dan Allah Ta'ala banyak beri nikmat kepada kalian, hai Bani Israel, nikmat yang tidak Allah Ta'ala bagi pada satu bangsa pun di atas semesta alam ni. Lalu apa perintahnya Nabi Musa? Ya qaumi dukhulul ardal muqaddasah. Hei kaum Bani Israel, udkhulu, masuklah kalian al-arda, akan bumi al-muqaddasah. Mana bumi al-muqaddasah? Iaitu ardu Baitul Maqdis. Muqaddis, Maqdis boleh baca. Baitul Muqaddis boleh, Baitul Maqdis boleh, Baitul Muqaddas pun boleh. 3 wajah boleh baca. Tuhan suruh Nabi Musa perintah Bani Israel masuk balik ke Baitul Muqaddis untuk menghalau puak-puak penjajah Eropah. Namanya bangsa Filistin. Dikenal dengan Jabari, penjajah. Pelaku kriminal, pelaku kezaliman. Itu. Bukan orang Arab Palestin sekarang bukan tu. Jaga-jaga tu. Karena orang Arab Palestin sekarang itu masuk ketika mana zaman Sayyidina Umar bin Al-Khattab radhiyallahu taala anhu membuka Palestin, membuka Baitul Maqdis. Jadi turun-temurun kemudian daripada itu bangsa Arab ni duduk mendiami di Palestin. Allati kataballahu lakum. Mana bumi Baitul Maqdis ni bumi yang Allah Taala tetapkan kepada kalian. Ini Allah Taala berjanji, kalian akan hidup makmur, kalian akan memerintah, akan jadi kerajaan di Baitul Muqaddis. Syaratnya kalian perangi puak-puak jahat.
Puak-puak zalim tu. Tu. Wala tartaddu ala adbarikum. Jangan kalian bertolak ke belakang, lari. Lari daripada medan perang, jangan. Fatanqalibu khasirin. Maka kalau kalian lari juga daripada medan peperangan, kalian akan kembali menjadi orang yang rugi. Itu. Cuba dengar tengok. Bila Tuhan suruh Nabi Musa perintah lagu tu, apa jawab Bani Israel? Tengok. Qalu ya Musa, kata mereka itu puak Yahudi Bani Israel. Ya Musa, hei Nabi Musa, inna fiha qauman jabbarin. Sesungguhnya di dalam Baitul Maqdis ni ada puak penjajah. Ada puak bengih. Puak yang zalim. Wa inna lan nadkhulaha, dan sungguhnya kami tidak sekali-kali akan masuk akan bumi Baitul Maqdis hatta yakhruju minha, sehingga puak-puak penjajah Jabbar ini keluar daripada bumi Baitul Maqdis. Fa in yakhruju minha, maka jika keluar mereka itu daripada bumi Baitul Maqdis, fa inna dakhilu, baru kami masuk. Artinya puak-puak ni pengecut. Tu pengecut. Tidak sebagaimana kita zaman Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dulu, ada bangsa Yahudi yang tinggal di Madinah, Bani Quraizah, yang mana Bani Quraizah ni ketika mana peperangan Khandaq, peperangan Ahzab, dia melanggar perlembagaan negara Madinah, melanggar dustur Madinah, melanggar wasiqah Madinah. Begitu. Nabi membina negara Yathrib, tidak orang panggil menggunakan nama bangsa atau nama agama. Nabi membina satu negara berasaskan kepada Madaniyah, negara maju yang bergemerlapan, Madinatul Munawwarah, gitu bahasanya. Artinya Nabi menyatukan semua suku-suku kaum, beza bangsa, beza keturunan, beza etnik, hatta beza agama, baik Islam, baik Yahudi Najran, Nasrani Najran, dan Bani Nadir, Bani Quraizah dan sebagainya, banyak di kalangan Yahudi dalam satu negara dipanggil negara Yathrib, negara Madinatul Munawwarah. Tapi pada peperangan Ahzab ternyata mereka mengkhianati negara mereka sendiri. Itu sebab tu jangan khianati negara, jangan. Dan orang yang berjuang untuk negara, kita tak boleh panggil pengganas, jangan. Ada saya dengar orang kata, ustaz, dia kata saya ni sokong Palestin. Saya sokong Palestin, tapi saya tak sokong perjuangan Hamas, perjuangan Fatah. Ini gerakan-gerakan pengganas. Pelik cakap lagi tu. Kabar bapa Hamas tu orang Bangladesh ke? Orang Keling ke? Mereka lah anak bangsa Palestin yang berjuang untuk tanah air mereka. Pengganahnya bukan Hamas. Bukan sayap Al-Quds, bukan sayap ya ada banyak sayap brigade buat dia ni, Al-Qassam lah macam-macam. Daripada Fatah pun ada brigade dia. Bukan. Pengganah tu ialah Zionis yang menjajah negara mereka. Cuba tengok dalam map location. Ada tak nama Palestin? Ada? Tak ada. Ada nama Israel. Cuba bayangkan kalau kita buka map location, tak ada nama Malaysia. Apa perasaan kita? Suka kita? Tukar nama negara. Tidak nama negara kita dah. Apa perasaan? Tentu nak marah. Samalah mereka pun. Hanya Gaza sekarang ni yang tertinggal. Maka sebab tu mereka berjuang untuk kemerdekaan tanah air mereka. Itu bukan pengganas. Tak ada namanya pengganas kalau memperjuangkan hak kenegaraan mereka, hak tanah air mereka. Bahkan orang yang khianat pada negara, khianat pada agama. Man khana watanahu faqad khana dinahu. Siapa yang khianat pada tanah airnya, negaranya, maka dia khianat pada agamanya. Wa man khana dinahu halalu dammuh. Maka siapa khianat pada negaranya, pada agamanya, halal darahnya walaupun dia tidak kafir sekalipun. Kenapa? Li'anna hubbal watani juz'un minal iman.
Karena cintakan tanah air itu sebahagian daripada iman, perintah agama. Nah, itu lagu tu dah. Jadi sebab tu tak setuju saya. Kita terlalu orang panggil terikat ataupun terlalu terpengaruh dengan label-label yang digunakan oleh puak Netanyahu sendiri. Pengganah tu kalau negara yang sedang aman seperti kita ni, aman, nak tazkirah, aman, tak ada rasa gedebar takut ada peluru bom kau jatuh atas masjid, tak ada. Tiba-tiba saya ceramah, ayo kita jihad, ayo kita perang. Itu baru bapak pengganah. Negara aman, disuruh jihad, disuruh perang. Hancur Syria, hancur Yaman, hancur Libya, mati Muammar Gaddafi, dibunuh oleh rakyat sendiri. Saddam Hussein digantung oleh Amerika kerana rakyat sendiri tak puas hati. Sekarang baru kenang-kenang. Kayak gitu. Itu baru pengganah. Kalau negara sedang dijajah, itu tak ada namanya pengganah. Nah, mereka memperjuangkan istiqlal watani mereka sendiri, kemerdekaan tanah air mereka sendiri. Itu. Jangan cepat terpengaruh dengan label-label puak jahat, puak Amerika, puak Zionis. Nah, habis itu. Cuba tengok. Jadi dia kata, kami tak berani nak masuk kerana ada dalam tu puak penjajah. Nah, qala rajulani, lalu kata dua orang laki-laki yang soleh. Itu satu namanya Kalabu, yang satu lagi nama Yusha. Nabi Yusha. Minal ladzina yakhafu, setengah daripada orang yang takut mereka itu. Nah, akan Allah. An'amallahu alaihima, dan Allah Ta'ala telah anugerahkan nikmat yang besar di atas kedua laki-laki tadi. Mana membantu perjuangan Nabi Musa untuk dakwah kepada Bani Israel ni, menunaikan perintah Allah Ta'ala lawan puak Jabbarin yang menjajah Palestin. Apa kata dua orang ni? Udkhulu alaihimul baba, masuklah kalian ke atas mereka itu puak Jabbarin akan pintu bandar Al-Qudus, bandar Baitul Maqdis. Fa idza dakhaltumuhu, maka apabila kalian masuk akan pintu bandar tersebut, fa innakum ghalibun, maka sesungguhnya kalian akan menang. Wa 'alallahi fatawakkalu in kuntum mu'minin, dan atas Allah Ta'ala sahajalah maka kalian itu bertawakul, bergantung hati, in kuntum mu'minin, jika kalian benar-benar beriman. Macam kita ni walaupun duduk jauh dengan saudara kita, wajib kita kena bantu. Bantu kalau tidak boleh dengan harta, paling kurang dengan doa. Dan doa itulah senjata yang terbesar. Ad-du'a silahul mu'minin, senjata orang mukmin. Ad-du'a mukhul ibadah, otak bagi ibadah. Ad-du'a mazharul ubudiyah, doa itu ialah tempat zahir sifat kehambaan kita. Jangan lupa dalam setiap doa kita kepada saudara kita di Palestin. Sebab apa doa? Pertama, kerana ibadat. Yang kedua, kerana kita bimbang takut kita termasuk dari dalam apa yang disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, man lam yahtamma bi amril muslimina falaisa minhum. Siapa yang tidak ambil berat urusan kaum muslimin, maka dia bukan di kalangan orang Islam. Itu bimbang itu. Takut akhirat esok minta syafaat dengan Rasulullah. Isfa' lana ya Rasulullah, syafaatkan kami wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah tanya, orang mana awak ni? Ramai-ramai. Kami orang Islam lah ya Rasulullah. Ya apa? Ya ya Rasulullah. Sejak tok nenek lagi. Nah, sejak sampai hantuah nu Kesultanan Melayu Melaka lagi tok nenek kami masuk Islam. Nah, Rasulullah kata, tak nampak macam Islam, macam kafir. Siap kita. Kenapa? Karena kita tak ambil berat. Paling kurang tak paling kurang berdoa. Doa sungguh-sungguh. Bukan menyanyi, bukan. Apa makna doa? Talabu syai' minal adna ilal a'la ala wajhi tadarru' bi niyatil ibadah. Itu doa. Minta sesuatu daripada kita hamba kepada Tuhan yang Maha Tinggi pangkatnya di atas wajah merendahkan diri, merayu-rayu hati. Bukan menyanyi. Itu saya tak suka sekali itu. Buat menyanyi-nyanyi, mendayu-dayu. Doa sungguh-sungguh. Anak kita minta kita ada hidup joget itu. Abah nak duit. Yang tapak kita ni nak minta kau nak nyanyi. Doa sungguh-sungguh. Tapi niatnya ibadat. Bukan Tuhan tak tahu dah. Tuhan Maha mengetahui. Itu urusan Tuhan. Yang Nabi sebut dah dalam hadis tu.
hatta yakhtabi al-yahudi wara syajari wal hajar, sehingga Yahudi lagi bertempiara sembunyi belakang pokok kayu batu. Fayaqulu syajaru wal hajaru, pokok kayu batu cakap. Itu karamah orang Islam tiga tu. Kemuliaan Allah Taala bagi. Nah, mana pokok kayu batu cakap? Ya Muslim, hei orang Islam, hadzal yahudiyyu khalfi. Ni nata Yahudi ada belakang aku ni. Ta'alau faqtuluh, mari sini bunuh. Percaya tak? Wajib percaya, tak percaya kafir. Tak ada pula. Itu bukan tugas kita, tu kerja Allah. Melainkan satu pokok saja. Apa tadi? Gharqa kau gabriyo, gharqa illa gharqat. Kenapa? Fa innahu min syajaratil yahudi. Kerana rokok tadi itu ialah pokok daripada Yahudi. Sekarang ni Yahudi tanah tak pokok tu? Tanah. Tahu dia bahawasanya Nabi itu betul. Itu dah. Tapi kerana tak sibu iman sebab apa? Sebab inat penentangnya. Itu tengok. Lalu apa jawab Nabi Musa, puak Yahudi? Bila dua orang yang membantu ceramah Nabi Musa tu kata kepada puak Yahudi Bani Israel, jawab puak Bani Israel, tengok kau jahat dia jawab ke Nabi dia. Qalu ya Musa, kata puak-puak Yahudi, ya Musa, hai Nabi Musa, inna lan nadkhulaha abadan ma damu fiha. Sesungguhnya kami langsung sekali-kali tidak akan masuk selama mana puak Jabbarin itu ada dalam Palestin, ada di Baitul Maqdis. Lepas tu, fazhab anta wa rabbuka faqatila innaha huna qa'idun. Fazhab, maka pergilah anta, engkau hai Musa, wa rabbuka, dan Tuhan engkau, faqatila, engkau dua lagi pergi. Buat menganjing ke Nabi Musa. Nah, innaha huna qa'idun, sesungguhnya kami ni duduk sini, duduk cakap, tunggulah. Tu kata takut. Maka sebab tu Bani Quraizah apabila khianat kepada kerajaan Islam Madinah, Nabi selesai perang Khandaq, perang Ahzab, Nabi kata, mari kita pergi serang Khaybar. Bukan kerana Yahudinya, Yahudi lain tak khianat. Yahudi Bani Quraizah, Khaybar yang khianat. Karena mereka tu punya bandar yang megah. Nah, akhirnya hancur Khaybar. Sebab tu buat-buat dia kalau bunyi Khaybar sudah. Khaybar ya Yahud. Hei, puak Yahudi, ingat balik Khaybar tu. Negeri, kampung, kota kalian yang paling megah, yang paling kukuh, tapi dihancurkan oleh Jaish Muhammad. Tentera Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Khaybar ya Yahud, Jaishun Muhammad saufa ya'ud. Puak dia tak boleh dengar tu. Tentera Nabi Muhammad selagi akan kembali. Tapi bukan kita lah, kita setakat duduk nepik itu je lah. Masjid pun kena boikot. Nak tu? Tengok. Maka kerana tu, bila kena buat menganjing kau puak-puak Yahudi, kata Nabi Musa, qala rabbi inni la amliku illa nafsi wa akhi. Hei Tuhan, sungguhnya aku tidak mampu memiliki melainkan diri aku sendiri dan saudaraku, iaitu Nabi Harun. Fafruq bainana wa bainal qaumil fasiqin, maka perpisahkanlah di antara kami dengan puak-puak fasik ni. Qala, jawab Tuhan, fa innaha muharramatun alaihim. Lalu Tuhan kata, sesungguhnya Baitul Maqdis ni diharamkan ke atas mereka puak Bani Israel 40 sanatan, pada kali pertamanya 40 tahun. Yatihuna fil ardi, mereka akan bertebaran ke mana pelosok bumi. Fala ta'sa 'alal qaumil fasiqin, maka jangan kamu putus asa di atas puak-puak yang fasik. Itu kali pertama. Kemudian kali keduanya, puak-puak Bani Israel ini diharamkan terus oleh Allah Ta'ala daripada memilih mana-mana negara. Maka kerana itu dikatakan negara Israel negara haram jadah. Tidak boleh sekali-kali kita tu iktiraf, dan wajib kita senantiasa mendoakan pada Allah Ta'ala untuk kemenangan saudara kita di Palestin, dan supaya dikembalikan orang panggil negeri mereka itu dalam keadaan aman, damai, makmur, tenteram seperti kita yang kita kecapi di negara kita. Karena Nabi SAW sabda, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidak sempurna iman seorang daripada kamu sehingga kamu cintakan saudara kamu seperti mana barang yang kamu cinta pada diri kamu sendiri. Jadi cukup setakat tu. Mudah-mudahan apa yang kita dengar pada tengah hari ini sebelum kita nak sembahyang zuhur ni dapat manfaat untuk kita bersama, dan untuk kita sampaikan kepada mereka yang tidak ada pada majlis kita ni. Wallahu a'lam wa ilmuhu atam yu'til hikmata man yasha wa man yu'tal hikmata faqad utiya khairan katsira wa ma yadhakkaru illa ulul albab.
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inna nas'aluka min khairi ajilihi wa ajilihi ma 'alimtu minhu wa ma lam na'lam. Wa nas'aluka al-jannata wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Wa na'udzu bika minan nar wa ma yuqarribu ilaiha min qawlin wa 'amalin wa niyyatin wa i'tiqad. Nas'aluka min khairi ma salaka 'abduka rasuluka nabiyyuka Muhammadun sallallahu alaihi wasallam. Allahumma faqihna ilma syari'ati wal ma'rifati wat tariqati wal haqiqah wasta'malna biha bihaqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Allahumma inna naj'aluka fi nuhuri a'da'ina wa na'udzu bika min shururihim. Allahumma baddil shamlahum wa farriq jam'ahum wa shattit kalimatahum wa zalzil aqdamahum wa sallit 'alaihim kalban min kilabika ya qahhar ya qahhar ya qahhar ya jabbar ya jabbar ya jabbar ya muntaqim ya muntaqim ya muntaqim ya Allah ya Allah ya Allah. Allahumma ya munzilal kitab wa ya mujriyas sahab wa ya hazimal ahzab ihzimhum wansurna alaihim. Allahumma a'izzal islam wal muslimin wa ahlikil kafarata wal yahudil mujrimin. Allahumma 'alaika bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma 'alaika bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma 'alaika bil yahud wa man nasarahum wa man walahum. Allahumma ansuril ikhwanana al mujahidin wal mustada'afin fi Palestin khususan fi Gazzah wa fi kulli makan wa fi kulli ardil Islam. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wahdinal husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Wa sallallahu wasallam ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Para hadirin sekalian, nah